Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Malam semalam saya ada update analisis untuk gold. Okay. Dan analisis tersebut saya ada terlepas pandang tentang kedudukan lower low dekat H4. Okay. Yang ni saya dah ubah lah, lower high, lower low kat bawah ni, kemudian naik buat lower high dan turun ke bawah. Kalau kita perhatikan semalam pun memang dah batal dah sebenarnya. Okey. Dia batal pada 28 hari bulan. Okey. Baik. Kalau kata kita perhatikan kedudukan SBR di sini yang sebelum ini saya appoint sebagai lower low, dia memang dah batal lah. So this is the structure sebenarnya lah. Okey. Tapi saya tak perbetulkan, saya tak maklumkan dengan follow up recording selepas daripada saya upload video malam semalam, disebabkan kerana benda tu dia tak ada kena-mengena, dia tak ada kaitan. Okey, structure tu jauh sangat, besar sangat, dan saya pun sebenarnya semalam saya dah yang ni saya dah ubah sebenarnya. Tapi rectangle tu kalau tak silap saya area sini semalam. Okey, saya ada nyatakan kalau dia nak naik pergi cari mana dan ke mana dan sebagainya. Okey, baik. So kita kembali kepada time frame daily. Masih lagi tersangkut dekat lower low dekat sini, yang bahagian sini. Jadi sekarang ni kita nak tengok pula time frame H4 macam mana. Yang ni saya dah buat dia punya current structure. Okay, low high, higher low, dan saya expect lower high akan berlaku di sinilah. This is the best point untuk higher high. Higher high. Kenapa pula dengan yang warna hitam? Warna hitam ni pula cerita dia macam ni. Saya akan perhatikan, saya akan cuba detailkan any kind of structure ataupun point yang bercanggah, yang berbeza, yang berlawanan dengan current trend ni tadi. Jadi bila mana saya analisis, saya nampak dekat sini kita boleh point high, low, lower high dan lower low. Jadi ada kemungkinan yang dia akan naik kat sini, dia buat lower high dan dia sambung terjun ke bawah balik. Okey, makna kata apa yang saya cuba dapatkan sekarang ni ialah possibility untuk dekat mana dia terjun ke bawah. Okey, itu yang saya nak. Kenapa saya nak cari macam tu? Sebab sekarang ni trendnya adalah uptrend. Sekarang ni kalau kita perhatikan dekat H4, jadi bila mana kita nampak satu potensi harga yang akan membuatkan gold ini terjun ke bawah, sebenarnya pada aras harga tersebut yang perlu kita berhati-hati. Bukan semata-mata kita nak mencari entry point sahaja, semata-mata sebaliknya kita macam saya lah, saya sangat memberikan fokus kepada aras harga yang dapat mematahkan trend tersebut ataupun mematikan trend tersebut, mematikan pergerakan mendaki tersebut. Itu sebenarnya yang lebih penting pada saya berbanding dengan entry. Baik. Dekat sini, okay, sebenarnya daily ni dia merupakan lower low. Okay, sebenarnya daily ini merupakan lower low. SBR untuk lower low bagi time frame daily, kita check sekali lagi. Nampak? Okay, maknanya untuk time frame daily, kalau harga dia nak turun dekat mana? Dekat sini. Kalau time frame H4 pula, possibility untuk dia turun dekat mana? Dekat sini. Okay, dekat sini. So kita ada dua level harga, yang pertama dan yang kedua. Manakala untuk current structure pula, low high, higher low, higher high. Targetnya dekat situ dulu. Tapi sebelum dia sampai dekat sini, kita nak tengok yang ni dulu macam mana. Okey. Kenapa saya target higher high berlaku di sini? Cerita dia macam ni. Baik. Ini merupakan high, low, lower high, lower low. Kalau sekiranya betul-betul ngam-ngam soy dia parking dekat sini, sebenarnya structure ni dia jadi macam ni tau. Structure yang saya micro analysis ni, dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni, bertemu dengan SBR ni, and then dia continue the trend. Okay, dia sambungkan perjalanan turun ke bawah. Maknanya high, low, lower high, lower low, lower high, zap, dia sambung ke bawah. Disebabkan itu, saya target lower high untuk structure yang biru ni tadi, uptrend ni tadi,
berada lebih tinggi daripada kedudukan SBR ni tadi. Dekat mana the best place untuk kita andaikan high itu akan berlaku. Sorry kalau saya tersilap terms antara high dengan lower high. Okey. Saya tanda dulu. Yang ni H4. Sebenarnya ini merupakan point lower high. Dan kita sedia maklum lower high ini juga merupakan resistant lah. Ada beberapa a few points yang cantik untuk parking lower high. Okay, macam yang saya buat untuk H1 semalam lah. Okay, ni dia quality of dough point. Ni dia weakest, intermediate dan yang the strongest one, yang paling cantik. Dan sekali lagi saya nak ingatkan, sama macam semalam, walau bagaimana sekalipun closing ini berlaku, itu bukanlah satu confirmation. Confirmationnya adalah apabila berlakunya retracement daripada pergerakan selepas daripada pergerakan menaik ni tadi. Dia dah naik, kemudian kita nak tengok dia parking tu dekat mana. Parking tu yang paling penting sebenarnya. Dia park dekat mana, tu yang kita nak tengok. Okay. Tak guna kalau kata dia naik meninggi langit sekalipun, tapi parking dia tak cantik. Tu tak nak macam tu. Contoh, saya buat contoh. Ni point-point yang saya nak dia parking. Kalau yang ni pula, contoh, terus dia parking kat bawah ni. Tapi normally lah, kalau candle tu close dekat sini, ngam-ngamsoi dengan resistance ni ataupun point lower high ni, kalau close bull kat sini, open bear mesti kat sini, kan? Logiknya macam tu lah. Cumanya ada masa-masanya dia boleh berlaku sekiranya dia close dekat dalam ni. Okay, bull panjat naik. Bull panjat naik sampai sini. Okay, saya buat warna biru. Bull panjat naik sampai atas ni. Jadi open bear ni dekat sebelah dia. Okay, open bear ni dekat sebelah dia. Dekat sebelah dia, open dia price yang sama lah. Lebih kurang gitulah, price dia sama, open dia kat sini. Yang jadi masalah sekarang ni, closing dia lagi rendah. Nampak? Dia jadi macam ni. Maknanya dia dah membatalkan kedudukan RBS kat sini. Okay, yang tu yang saya tak nak. Sebab tu, walaupun kita dah boleh kenal pasti quality of dough point daripada awal, antara yang paling cantik, intermediate ataupun yang lemah, tapi closing itu juga memainkan peranan. Okey. Bagaimana pula dengan keadaan SBR low ini dibatalkan? Okey. Batal-batal maknanya dia batal structure, itu tak ada masalah. Kita boleh abaikan dah structure yang sebelumnya. Tapi dalam masa yang sama, untuk kita menentukan sama ada keupayaan, trend yang terkini yang sedang mendaki ni tadi, adakah dia akan teruskan ke pendakian ataupun dia akan terjun ke bawah. Ni yang kita nak kena tengok. Ni yang kita nak kena tentukan. Once dia close dekat atas ni, walaupun yang the weakest one, the weakest quality point, SBR ni tetap dah batal. Confirm dah batal. Close, saya sebut close, maknanya bull close kat sini. SBR ni macam mana pun dia telah pun dibatalkan. Tapi yang jadi masalah sekarang ni, keupayaan dekat sini pula. Yang current structure ni pula yang perlu kita berikan perhatian. Okey. Baik. Seterusnya H1. Okey, H1. So ni yang semalam lah. Saya ada buat yang pukul 10 malam semalam tu. Okey. So this is the point. Okey, bukan. Jap. Saya kena buat macam ni. Gitu. Okey. So yang ni dah batal. Okey. Yang ni saya padam. H1 ni pun saya padam. Yang ni pun saya padam. Yang ni kita letak kat sini. Okey, update analysis dulu. Update marking, sorry. Okey, tu dia. So ini merupakan point higher high. Okey. Higher high dekat situ. Lepas dia dah naik tu, kemudiannya dia turun ke bawah sini. Kemudian dia teruskan pendakian ke atas, dia buat high-high yang baru. Kemudian dia turun balik ke bawah, dia membatalkan structure yang ini. Okey. Structure ni dia batalkan. So bila dia batalkan, kita terus tarik naik atas lah. Okey. Then kita panjat dia naik ke atas tu, dekat sini. Okey. Targetnya dekat sini lah.
Targetnya dekat sini lah. Sekejap saya update marking dulu. Suatu lagi dekat sini. Okay. Oh, sorry. Apa yang saya tanda tadi? Sekejap. Dah kalut dah ni. Sekejap. Tak unselect all tu yang jadi masalah tu. Okay. Okay, done. Okay, itu dia. Low, high, higher, low, higher, high, higher, low, higher. Okay, ni tak boleh jadi higher, high lah. Ni saya expect price akan buat kat sini semalam. Tapi dia tak berlaku lah. Ni dia. So, this is the point. Okay. Yang belum berlaku, yang ni dia pullback, atas ni retracement. Okay. Atas ni kalau kata candle merah ni close, then higher, high lah kat atas ni. Mana kita target dia berlaku retracement kat sini lah. Okay. Dan ini merupakan SBR untuk time frame daily. Okay. Saya rasa tadi H4 saya tak fokus zone mana yang dia nak naik dan sebagainya. Okay. Nak tunjuk dia punya focus zone dulu. Kat mana yang kita nak berikan fokus untuk hari ni. Okay. Tu dia. Gelap sangat kan? Ambil yang ni kot. Boleh lah. Okay, ambil yang ni. Okay, itu focus zone kita. Okay, ni RBS H4. Kita tanda dia dengan point high. Okay, sebab apa? Low, high, higher low dan seterusnya higher high. Okay, H4 daily lower low. Yang ni dia punya low dia. Baik. Now kita turun kepada time frame yang lebih rendah, H1. Kita tengok pula zone mana yang kita nak bagi fokus. Okay. Structure ni kalau kata tuan-tuan perhatikan, sebenarnya untuk H1 ni, kalau sekiranya dia berjaya turun dekat bawah ni, okay, this is based on H1 tu sendiri. Saya tak combine analysis lagi. So dia akan jadi macam ni tau. Dia akan jadi macam ni. Okay. Tapi dalam masa yang sama, sekarang ni kita ada satu kedudukan SBR daily dekat sini. Lower low, point lower low ni. Kalau sekiranya dia nak mengekalkan momentum mendaki ke atas, sedaya upaya yang mungkin dia akan cuba untuk mengekalkan harga lebih tinggi daripada kedudukan SBR lower low tadi. Yang dekat sini. Makna kata apa? Dia nak price tu kekal atas daripada SBR tu. Maknanya dia nak main area sini dan ke atas. Kalau dia berjaya mengekalkan domination buyer dalam pasaran. So sini ke atas. Okay. Kalau sekiranya dia nak turun, okay, yang pertama nak kena tengok dekat sini dululah, berlaku retracement ataupun tidak. Kalau dia berjaya lepas point high yang ini, then next stop dia dekat sini lah. Okay. Tapi dalam masa yang sekarang, kalau kata kita buka time frame H1, ni dia. Nampak? Okay. Ini dia point low yang juga merupakan SBR untuk H1 dekat sini. Okay. Okay. Kita nak kena tengok dulu macam mana market memberikan reaction untuk structure ini. Sini ada satu RBS. Okay. Tapi saya tak nak tanda. Saya nak fokuskan yang dalam ni dulu. Okay. So ni dia. Yang ni yang paling atas. Dan kalau kata dia boleh buat closing lagi tinggi, lagi steady lah. Okay. Ni H4 punya resistance. Kita tengok dekat H1. Mana dia? Dekat sini. Ngam-ngam soy, nampak? Synchronize. Okay. Ini plotting daripada H1. Nampak? Okay. High, low, lower high, lower low. Resistance yang berada di H4. Okay. Dan sekarang ni, bila mana kita tukar time frame, kita boleh nampak dengan jelas bahawa positioning of resistance yang berlaku pada time frame H4 berada lebih tinggi daripada kedudukan lower high untuk H1. Case yang sama macam H4 punya structure dekat sini. Sama. Okay. So synchronization of analysis itu ada dekat sini. Apa yang kita perlu buat sekarang ni untuk gold, apa yang perlu kita pantau hari ni, kemungkinan untuk dia turun ke bawah. Projection dia turun ke bawah tu nak kena perhati. Kalau kata ada peluang buy, boleh buy.
Tapi saya dah bagi price alert pada time frame, setiap time frame, dekat mana yang nak bagi fokus dan sebagainya, harga apa yang akan menghalang dan sebagainya. So tolong take note dengan harga-harga tersebut. Okay, macam biasa saya akan sediakan template. Nanti saya akan sediakan template. Dekat sini ada satu SBR kat sini saya tak tanda yang ni pasal apa? Dia macam ni cerita dia. Kalau kata yang ini pun kau tak lepas, tak payah sembang lah yang atas ni. Faham tak? Okay. Kalau kata yang SBR yang dekat sini pun kau tak lepas, tak payah sembang dah yang atas ni. Okay. Fokus yang ni dulu. Okay. So itu dia untuk time frame H1. Saya dah start daripada daily tadi. Okay. Nanti template nanti saya akan share dekat, macam biasa, dekat pada Bada Public Group. Sekian sahaja dulu sampai setakat ni. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.